Kita mulakan insya-Allah. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع الإفادة والاستفادة والحث عن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah pada pagi yang berbahagia ini kita menyambung kembali muzakarah kitab Al-Yaqutun Nafis dengan menggunakan syarah Mu'nisul Jalis yang digelar sebagai Al-Khandaris, karangan guru kita Maulana Syekh Mustafa Ibnu Ahmad Ibnu Abdin Nabi Abu Hamzah Asy-Syafi'i hafizahullahu ta'ala. Kitab ini saya khatam dengan dia sekali lah, tapi bukan Mu'nisul Jalis. Saya khatam Al-Yaqutun Nafis. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 190. Walaupun perbahasan matan tu sebenarnya dah habis dah, tapi kita nak syarah agak luas. Jadi muka surat 190, cetakan ni lah, cetakan Daru Samaratul Ulum. Kalau Darul Riyak tak tahu muka surat apa. Falau nasiyal munfaridu awil imamu at-tashahhud al-awwala kat situ. Boleh? Kita habiskan asbab sujud sahwi hari ni, tak apa dah. Sujud tilawah, sujud syukur, solat sunat tu kita baca kemudian lah. Yang tu kita boleh laju sikit, dia perbahasan dia tak rumit sangat. Boleh? Kita mula. Jumpa tak muka surat apa ni? Cuba respon sikit. Jumpa tak muka surat apa? Yang cetakan Darul Diyak muka surat apa? Dia masih dalam asbab sujud sahwi itulah. Sebab yang pertama, tarku ba'dhin min ab'adhis salah au ba'dhihi walau harfan. Lepas tu kat bawah tu Syekh Mustafa syarah dengan agak luas. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Falau nasiyal munfaridu awil imamu at-tashahhud al-awwal ludhir. Kalau orang yang sembahyang seorang, kita sebut sebagai munfarid, ataupun imam meninggalkan tasyahud awal, maka kita sebut ada dua gambaran. Pertama, dia meninggalkan dengan sengaja. Yang kedua, dia meninggalkan dengan pertama dia meninggalkan kerana terlupa, sahwan. Kedua, dia meninggalkan kerana sengaja. Boleh? Okey. Jadi sekarang ni kita dalam masalah apa? Masalah orang sembahyang seorang ataupun imam. Dia tinggalkan tasyahud awal, tidak tahiyat awal. Tinggal tu secara terlupa. Itu yang pertama. Tinggal secara terlupa. Maka di bawahnya ada perincian. Kalau dia teringat akan tasyahud awal, itu akan tahiyat awal, selepas dia berdiri tegak, ataupun selepas dia sampai ke tempat yang kalau dia baca Fatihah, maka Fatihahnya dikira, iaitu pada tempat yang lebih dekat kepada berdiri, tak berbanding tempat yang lebih dekat kepada rukuk. Ataupun dia sampai pada satu tempat yang apa? Yang ilal qiyam wa ilal aqalli ruku' tu ala hadin sawa. Mudah je. Sekarang saya tinggal tahiyat awal. Saya tinggal apa? Tahiyat awal. Secara terlupa. Saya sebagai imam. Ataupun saya sebagai orang yang sembahyang seorang. Okey, saya tinggal. Allahu Akbar. Saya berdiri. Boleh. Lepas berdiri baru teringat. Ataupun saya sampai ke dalam keadaan macam ni, mana lebih dekat kepada berdiri, tak tegak lagi ni, tapi dah gini.
Daripada duduk, bangun, hampir-hampir nak berdiri dah. Hampir-hampir nak berdiri tegak. Jadi saya berada pada tempat yang kalau saya baca Fatihah macam ni, bacaan Fatihah saya sah. Dan bila itu sah tu, bila keadaan saya lebih hampir kepada berdiri. Ataupun keadaan saya macam ni, lebih bawah. Maknanya kalau diukur jarak saya ke duduk dan jarak saya ke berdiri tegak sama, 50-50. Boleh? Okay, bila saya tinggal tasyahud awal secara terlupa dan saya sampai kepada 3 tempat tadi tu, tak, maka hukumnya saya tak boleh kembali semula tasyahud awal. Saya tak boleh kembali semula tasyahud awal. Kalau saya kembali juga, saya berdiri tegak dah. Tinggal tasyahud secara terlupa ni. Lepas berdiri tegak, tinggal tasyahud awal. Saya pun Allahu Akbar, duduk balik untuk tahiyat awal. Kalau saya kembali balik untuk tahiyat awal tu, tak, sengaja, saya tahu hukumnya haram, hukum kembali itu haram, sembahyang saya batal. Boleh? Okay, macam mana pula kalau saya kembali semula dalam keadaan saya lupa? Saya bangun tadi, saya tinggalkan tahiyat awal, terlupa. Sekarang ni, boleh tak saya duduk semula? Tak boleh. Okay, sekarang ni saya duduk juga. Kembali duduk kepada tahiyat awal selepas saya berdiri. Saya kembali duduk tu kerana saya terlupa. Terlupa hukum, terlupa saya ni sedang solat. Ataupun saya ni jahil, tak tahu hukum. Tak tahu hukum haram kembali semula. Kepada duduk tahiyat awal bila saya dah bangun, berdiri tegak. Tak. Tu. Maka ketika itu kita sebut tidak batal sembahyang. Sekalipun saya tu jahil dan kadang tidak diuzurkan syarak lah. Sebab masalah ni masalah yang rumit. Jadi walaupun saya ni duduk dengan ulama, duduk dengan kitab, duduk dengan tok guru, saya kembali semula sebab saya jahil hukum. Tidak ada masalah, tidak batal. Cumanya bila saya tengah tahiyat, saya kembali semula kan, saya tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tadi saya lupa, saya ingat. Saya ingat hukum tak boleh kembali semula, saya kena berdiri semula. Kalau saya tunggu juga lama, saya tunggu juga, saya tak berdiri terus, sembahyang batal. Boleh? Ataupun tengah-tengah tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Mari Tok Guru sebut, haram tu kamu kembali semula duduk tu. Tak. Saya pun wajib ketika itu, tengah-tengah tahiyat terus kena bangun semula berdiri tegak. Rakaat ketiga tu lah. Lepas tu sebelum bagi salam saya sujud sahwi 2 kali. Tak. Kalau saya tidak kembali terus, selepas saya ingat hukum haram kembali. Tak. Ataupun selepas Tok Guru beritahu hukumnya haram, kamu kembali duduk balik tu. Sebab kamu tinggal tasyahud tadi dengan sengaja. Tak boleh dah tasyahud semula, tak boleh. Bila Tok Guru beritahu, saya pun tahulah hukum tu. Saya terus baca tahiyat, sebenarnya saya batal terus. Malah ketika itu saya terus, kenapa? Daripada berdiri terus, daripada duduk terus kena bangun. Itu hal keadaan pertama. Saya sebut ni, kena ulang kaji balik lah. Dia tak boleh sekali belajar je, sekali dengar je. Memang agak sulit. Sekarang ni fokus apa yang saya sampaikan, lepas tu ulang kaji balik. Dia memang agak banyak dia punya syarahan dia ataupun tafsilan dia. Fiqh gitulah. Okey. Boleh? Jadi tadi gambaran imam ataupun munfarid tinggal tasyahud dengan terlupa. Kita sebut gambaran pertama, kalau dia teringat yang dia tu tinggal tasyahud ketika mana dia dah berdiri tegak, ataupun ketika mana dia berada pada tempat yang lebih hampir kepada berdiri, ataupun dia berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah tu apa dia? Bila ukur keadaan dia tu kepada berdiri tegak dan juga kepada duduk sama, 50-50. Tak, ketika itu kita dah sebut tak boleh kembali. Kalau kembali juga kita dah sebut syarahannya. Okay, sekarang ni dia tinggal tasyahud secara apa? Ini gambaran kedua. Dia tinggal tasyahud secara terlupa. Dia tu munfarid dengan imam lah. Tak. Dia teringat yang dia tu tinggal tasyahud sebelum dia sampai ke tempat yang dikira bacaan Fatihah.
Tadi saya ulang balik tadi. Tadi apa? Sama ada dia tu dah berdiri tegak. Dia dah berdiri tegak. Tak. Ataupun dia macam ni. Lebih dekat kepada apa? Ke qiyam. Dia berdiri tegak. Kalau macam ni, tunduk sikit tapi lebih dekat kepada apa? Berdiri. Ataupun dia gini. Gini tu makna apa? Bukan saya silap sebut tadi. Kalau dia buat macam ni, dia sama rata. Sama rata kepada aqalli rukuk ni aqalli rukuk. Kurang-kurang rukuk macam ni. Tak? Berdiri tegak macam ni. Sekarang ni duduk tengah. Duduk tengah antara sekurang-kurang rukuk dan juga berdiri tegak. Itu yang tadi. Tak, okey. Sekarang ni gambaran yang kedua ni, dia tinggal tasyahud awal secara terlupa. Tak? Lepas tu dia sampai pada tempat yang tidak dikira padanya Fatihah. Wa idza qarahu qabla wusuliya. Dia teringat yang dia itu tinggal tasyahud sebelum dia sampai kepada tempat yang dikira bacaan Fatihah. Bila tempat, apakah tempat yang kita anggap sebagai tempat tu kalau kita baca Fatihah tidak sah? Bagi tahu saya, bilakah tempat, kalau kita sampai kepada tempat tu kita baca Fatihah, Fatihah kita tidak dikira. Tempatnya ialah ketika mana kita lebih hampir kepada rukuk. Kita lebih hampir kepada rukuk. Jadi ni rukuk. Betul tak? Ni rukuk. Kita atas sikit atas sikit daripada rukuk. Jadi keadaan saya ni, saya lebih hampir kepada rukuk bermakna berdiri. Kalau saya bangun tahiyat rakaat ketiga baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, syarak sebut Fatihah kamu tidak sah sebab kamu baca Fatihah pada tempat yang tidak dikira bacaan Fatihahnya. Sebab apa? Kamu lebih hampir kepada rukuk. Nak sah Fatihah kamu mesti lebih hampir kepada berdiri. Boleh? Jadi sekarang ni saya teringat apa? Saya teringat akan saya tinggal tasyahud awal, sama ada saya itu imam ataupun munfarid. Sebelum saya sampai ke tempat yang dikira bacaan Fatihahnya. Sebelum saya sampai ke tempat yang dikira bacaan Fatihahnya. Maknanya apa? Sekarang ni saya masih berada di tempat yang tidak dikira bacaan Fatihahnya. Maknanya saya lebih rapat kepada rukuk. Saya lebih dekat kepada aqalli rukuk. Saya lebih dekat kepada aqalli rukuk. Saya lebih dekat kepada aqalli rukuk. Ketika itu bacaan Fatihah saya tak dikira. Ketika itu saya teringat, saya tinggal tasyahud awal. Jadi saya bangun daripada tasyahud awal ni. Bila mana saya dah berada pada tempat yang lebih hampir kepada rukuk, saya teringat. Apa saya teringat? Saya teringat saya tinggal tasyahud awal. Saya itu siapa? Imam ataupun munfarid. Ketika itu harus saya untuk duduk kembali baca tasyahud awal. Boleh? Okey. Kemudian kita tengok. Harus untuk kembali tu haruslah. Untuk saya kembali baca tasyahud awal tu. Kemudian sunat tak sujud sahwi? Sunat tak sujud sahwi? Maka dikatakan fa in sara ila al-qiyam aqrab minhu ila al-qu'ud. Kalau saya ni lebih hampir kepada berdiri. Ini nisbah kepada berdiri dan duduk yang ni. Yang ni nisbah kepada berdiri dan duduk. Sekarang ni nisbah kepada berdiri dan duduk. Bukan lagi nisbah kepada berdiri dan aqalli rukuk. Kalau tengok kitab ni elok, kita akan nampak ada kala kita nisbahkan tunduk kita tu daripada berdiri tegak kepada duduk. Ada kala berdiri tegak kepada aqalli rukuk. Dua. Ada kala kita nisbahkan keadaan kita condong tu, tunduk tu, membongkok tu, nisbah kepada berdiri tegak dan juga kepada duduk. Yang kedua, nisbah kepada berdiri tegak dan aqalli ruku'. Jadi sekarang ni, kalau saya bangun daripada tasyahud awal, tinggal secara terlupa, tak? Lepas tu saya ni lebih hampir kepada berdiri. Maknanya saya
Saya tu sendiri memang lebih hampir kepada rukuk. Saya hampir kepada rukuk. Bila orang tengok solah ni, tak. Kalau nisbah kepada keadaan dia sekarang, kalau nisbah kepada duduk dengan nisbah kepada dia berdiri, dia lebih dekat kepada berdiri. Dia lebih dekat kepada berdiri. Kemudian dia pun kembali duduk untuk baca tasyahud awal sebab harus. Ketika itu sebelum bagi salam nanti sujud 2 kali sujud sahwi. Tapi kalau dia baru bangun, tak dia tasyahud, dia tahiyat awal ni. Ni, dengan tasyahud ni bangun. Tak dah bangun ingat dah. Ingat tinggal tasyahud, dia duduk balik. Jadi dia lebih hampir kepada duduk. Boleh kembali tak? Kita sebut boleh kembali, tidak ada masalah. Tak? Lepas tu perlu buat sujud sahwi tak? Tak perlu. Sebab apa? Perbuatan yang dia buat tu, yang dia tambah tu terlalu sedikit. Maka tak perlu untuk dia sujud sahwi. Kalau memang orang tu terbongkok sampai sekurang-kurang rukuk, walaupun cuba berdiri tegak, adakah sah Fatihahnya? Itu tidak ada masalah. Itu memang sah. Tu. Sekarang kita bincang orang yang sihat molek lah. Untuk gambaran yang kita nak selesaikan hari ni, kita bincang bagi orang yang sihat molek. Kalau kita masuk yang perbahasan yang orang terbongkok ni, tak tahulah. Saya pun pening aja. Itu yang pertama. Muka seterusnya tu, muka 191 tu. Wa in tarakal munfaridu awil imamu tasyahud al-awwal amdan nudhir. Sekarang ni, jadi kita dah selesai bincang apa? Kita dah selesai. Dia gini sebenarnya kalau kita nak bawa daripada awal. Kita sebut sunnah ab'ad ada. Kalau kat sini tulis apa? Dalam gambaran Syekh tulis tasyahud awal kunut. Tasyahud awal dan kunut. Okey. Lepas tu kita bahagi pula. Ada 4 bahagian lah kalau nak sebut. Yang pertama, imam dan munfarid. Tinggal tasyahud awal. Tak. Ataupun tinggal kunut. Tinggal tu pula sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Itu satu. Sebab tu kalau pecah tu pun dah banyak. Yang kedua, makmum. Tinggal tasyahud awal dan kunut. Tinggal tu pula secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dia nak bincang itulah hari ni. Jadi tadi dah selesai munfarid dan juga imam, tinggal tasyahud awal dengan apa? Dengan sengaja. Dengan terlupa. Wa in tarakal munfaridu awil imamu tasyahud al-awwal amdan. Sekarang ni masalah bermasalah seseorang tu satu orang tak, yang sembahyang seorang ataupun imam tinggal tasyahud awal juga, cuma dengan sengaja. Tinggal tasyahud awal dengan sengaja. Tadi tinggal secara terlupa. Sekarang tinggal dengan sengaja. Tak, contohlah saya tu imam. Allahu Akbar, bangun rakaat ketiga. Awak tinggal tasyahud, sengaja malas nak buat. Tu. Boleh tak? Ini gambaran dia. Fa'in, lepas tu di bawah tu ada 2 perincian. Apa perincian dia? فإن وصل إلى محل تجزئ فيه القراءة بأن صار إلى القيام أقرب منه إلى الأقل الركوع أو إليهما على حد سواء حرم عليه العود للتشهد. Saya tinggal tasyahud dengan sengaja. Saya imam ataupun sembahyang seorang. Kalau saya sampai ke tempat yang dikira padanya bacaan Fatihah, sekira-kira saya lebih hampir kepada qiyam, lebih hampir kepada berdiri, daripada sekurang-kurang rukuk. Ataupun saya duduk di tengah-tengah antara qiyam dan juga antara aqallir rukuk, sekurang-kurang rukuk. Ketika itu bila saya tinggal dengan sengaja, haram untuk saya kembali semula untuk tasyahud awal. Haram lah. Kalau kembali juga, guna cerita dia. Okay, kalau kembali juga dalam keadaan saya tahu hukum dia haram, dan dalam keadaan saya sengaja bukan terlupa, tak, maka saya sembahyang saya batal. Sebab tahu haram buat juga batal lah. Ataupun saya dah sampai suatu berdiri dah. Mudah bahasanya berdiri lah. Tinggal tasyahud secara sengaja dan saya dah berdiri tegak. Kembali juga. Kita sebut kalau kembali dengan sengaja, batal sembahyang. Sekarang ni saya kembali sebab saya lupa hukum. Kembali tu haram, saya lupa. Ataupun saya tak sedar, saya sedang dalam solat. Kita sebut sembahyang saya tidak batal.
Tak. Tengah-tengah baca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Baru teringat. Belajar dulu dalam Mu'nisul Jalis. Hukumnya haram kembali semula tasyahud awal. Kalau kita tinggal tasyahud awal tadi dengan sengaja. Tengah-tengah tasyahud tu kena berdiri terus. Ataupun tengah tasyahud tu kita sedar yang kita dalam solat. Ketika itu juga terus kena berdiri. Tegak balik. Tak. Kalau tak berdiri tegak terus, sebenarnya kita batal. Okey. Lepas tu kalau kita berdiri terus tu tak batal, maka sebelum bagi salam sunat sujud sahwi lah. Itu satu. Okay, kalau saya tidak sampai ke tempat yang dikira bacaan Fatihah, sekira-kira saya ni lebih hampir kepada rukuk. Ni keadaan macam ni kan. Ni berdiri tegak. Ni lebih hampir kepada berdiri. Ni lebih hampir kepada berdiri. Ni lebih hampir kepada berdiri. Ni rukuk. Ni lebih hampir kepada rukuk. Ni lebih hampir kepada rukuk. Ni lebih hampir kepada rukuk. Ni tengah-tengah antara rukuk dan antara berdiri dan akal di rukuk. Okay, sekarang ni saya sampai di tempat apa? Di tempat yang tidak dikira bacaan Fatihah. Iaitu lebih hampir kepada rukuk. Ni rukuk. Saya waktu rukuk ni mudah bahasa. Ataupun atas sikit. Boleh. Jadi saya lebih kepada apa? Akal di rukuk. Saya lebih kepada apa? Akal di rukuk. Yang mana akal di rukuk tu kita sebut sebab tempat yang tidak dikira bacaan Fatihah. Kalau kita baca Fatihah waktu tu tak sah. Sebab tak berdiri molek lagi. Tak. Ketika itu kita tengok fa in kana ila al-qiyam aqrab minhu ila al-qum. Tengok. Saya bangun tadi tu. Tak. Saya sampai di satu tempat yang kalau saya baca Fatihah tidak sah. Sekira-kira saya lebih hampir kepada apa? Kepada rukuk. Okay, saya lebih hampir kepada rukuk tu. Kalau kita nisbah kepada duduk dan berdiri tegak. Duduk dan berdiri tegak. Kalau saya lebih dekat kepada berdiri. Tak. Ketika itu haram juga saya kembali. Tak. Tapi kalau saya lebih dekat kepada duduk. Saya tinggal tasyahud dengan sengaja ni. Saya tinggal tasyahud dengan sengaja. Dan bangun sikit. Malas Malas bangun nak buat tahiyat boleh saya duduk balik baca tasyahud. Sebab apa? Sebab saya lebih hampir kepada duduk. Walaupun saya tinggal dengan sengaja. Dan saya dah bangun sikit dah. Sampai pada tempat yang kalau saya baca Fatihah tidak sah. Tak. Dalam masa yang sama apa? Dalam masa yang sama saya tu lebih dekat kepada duduk. Ataupun ala hadin sawak. Maknanya saya ke duduk dan ke berdiri tu sama rata. Ketika itu saya boleh kembali semula untuk apa? Untuk baca tasyahud awal dan tidak disunatkan bagi saya sujud sahwi. Tidak disunatkan bagi saya sujud sahwi. Selesai dah pasal imam dan makmum. Pasal imam dan juga sembahyang seorang. Munfarid. Sekarang kalau makmum pula, muka surat 192 tu. Kalau makmum tinggal tasyahud awal, maka ada dua gambaran juga. Pertama dia tinggal dengan sengaja. Kedua dia tinggal dengan tidak sengaja. Kita bincang yang pertama dulu. Dia tinggal silap. Dia ada dua gambaran. Pertama dia tinggal dengan sahwan lupa. Yang kedua dia tinggal dengan sengaja. Kita bincang yang pertama iaitu dia tinggal tasyahud dengan sengaja. Dengan terlupa. Allah SWT. Dia tinggal tasyahud dengan terlupa. Sahwan. Boleh? Sahwan. Tu. Boleh? Sebab tu saya sebut kitab ni. Kalau banding dengan Umdatus Salik ke apa tu. Lebih baik kitab ni. Kalau kita baca syarah lah maksud saya. Kalau matan Umdah lebih baik. Tapi kalau baca syarah Mu'nis lebih baik lah daripada sekadar matan Umdatus Salik. Sebab perincian dia banyak. Perincian dia luas. Okey. Fa'in tarakat tasyahudah. Sebab tu saya tanya baru dia nak baca ke tak. Nak baca kita bacalah. Sebab dia agak rumit. Tapi tak rumit mana pun Cuma dia complicated lah. Banyak benda. Wa ammal ma'mumu fayunzar. Fa in taraka tasyahuda sahwan wa ata bihi imamuh nudhir. Kalau makmum tinggal tasyahud awal secara terlupa. Sedangkan imam dia baca tasyahud. Jadi imam buat tasyahud. Makmum Allahu Akbar. Imam baca tasyahud ni. Makmum Allahu Akbar. Imam tinggal pasal apa tu? Terlupa.
فإن لحقه الإمام قبل التذكر أو معه. فإن لحق الإمام المأموم فإن لحق الإمام المأموم قبل التذكر. Sekejap sebelum Allah Sayyidina Muhammad. Ya wasala imamuhu ila mahallin tujzi'u fihi al-qira'ah. وإلا بأن تذكر قبل قيام الإمام وجب عليه العمد التشهد. Mudah ya. Okey. Semula imam baca tasyahud. Kita tinggal tasyahud dengan sengaja. Kita makmum tinggal tasyahud secara terlupa. Okey. Kalau imam dah habis tasyahud dan dia dah berdiri pada apa? Dan dia dah berdiri sehingga sampai ke tempat yang tujzi'u fihi al-qira'ah, maka tidak wajib ke atas si makmum ni, dan tak boleh bagi makmum ni kembali duduk sebab imam pun dah bangun daripada tasyahud. Okey. Boleh? Tapi kalau imam tasyahud, kita tinggal dengan terlupa. Imam tengah baca tasyahud lagi, kita dah ingat dah yang kita ni tertinggal tasyahud. Sepatut kena ikut imam. Ketika itu apa? Wajib kita duduk untuk tasyahud sekali dengan imam. Boleh? Tu. Kalau kita tak kembali juga. Kalau kita tidak kembali juga duduk. Sedangkan imam masih baca tasyahud. Kita bangun terlupa, sepatutnya kita kena duduk sekali dengan imam. Kembali duduk. Tak kembali. Maka ada dua keadaan. Kalau kita niat mufaraqah, tak. Dan terus kita sembahyang kita sahlah. Cumanya apa-apa yang kita lakukan sebelum kita niat mufaraqah itu tak dikira. Contoh, kita bangun, kita baca Fatihah, waladdallin. Lepas baca waladdallin baru teringat kita ni ikut imam. Imam tasyahud, kita dah berdiri. Tak, kita pun niat mufaraqah, nak berpisah daripada imam. Maka Fatihah yang kita baca tadi cancel, kena ulang balik Fatihah yang lain. Boleh? Okay, kalau kita tak kembali semula tu, tak kembali duduk semula, dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita tidak niat mufaraqah, ketika itu sembahyang kita batal. Itu yang pertama. Kalau makmum tinggal tasyahud secara terlupa. Okay. Bawah tu sikit. Kalau imam tinggal tasyahud secara sengaja, sedangkan imam buat. Imam baca tasyahud, kita Allahu Akbar. Naik rakaat ketiga, tinggal dengan sengaja tasyahud tersebut. Kita diberi 3 pilihan sebagai makmum. Sama ada kita kembali duduk balik. Sama ada kita dah berdiri tegak, dah baca Fatihah, tak, kita boleh kembali balik. Tak. Ataupun kita tunggu imam. Imam habis baca tasyahud, dia pun berdiri. Kita dah berdiri dah, kita tunggu imam habis tasyahud, dia berdiri, lepas tu kita ikut imam balik. Rakaat ketiga dah keempat. Ataupun kita niat mufaraqah. Jadi kalau kita tinggal tasyahud dengan sengaja, sedangkan imam buat, kita diberi 3 pilihan. Pertama, kita duduk kembali tasyahud bersama dengan imam. Sekalipun kita dah baca Fatihah, sekalipun kita dah berdiri tegak, duduk kembali, tidak ada masalah. Boleh. Ataupun kita tunggu imam. Kita rakaat ketiga dan imam duduk baca tasyahud. Kita tunggu sampai dia habis tasyahud, dia bangun, dia masuk rakaat ketiga, lepas tu kita ikut follow dia balik sampailah rakaat ke-4 dan bagi salam. Ataupun kita bangun dengan sengaja. Betul kita kata dalam hati lambat itu imam ni, kita pun niat mufaraqah juga, tidak ada masalah. 3 pilihan lah. Kalau kita bangun, tinggalkan tasyahud dengan sengaja, sedangkan imam buat tasyahud tersebut. Selesai. Kemudian kita masuk masalah kalau tinggal kunut pula. Tadi baru tasyahud. Okey. Tinggal kunut pun samalah. Yang pertama kita nak bincang, kalau tok imam tinggal kunut ataupun orang yang sembahyang seorang tinggal kunut. Tak.
Itu pun ada dua gambaran. Pertama, tinggal kunut dengan sengaja. Saya tu imam ataupun saya sembahyang seorang. Saya tinggal kunut, silap semua sebut. Saya tinggal kunut secara sahwan, dimulakan dengan sahwan, secara terlupa. Boleh? Subuh tadi, sepatut saya baca kunut, saya pun Allahu Akbar, turun sujud. Saya sembahyang seorang. Ataupun saya jadi imam, sepatutnya saya kunut, saya Allahu Akbar, tinggal kunut. Tinggal tu dengan apa? Sahwan, secara terlupa. Maka perbahasannya macam mana? Ada dua perincian, ada dua poin. Ada 3 poin ke? Baca tak apa. Kalau seseorang, kalau saya sendirilah, kita sebut saya, dah talabas bil fard alladhi ba'da al-qunut. Sekira-kira saya tinggal kunut secara terlupa dan seluruh 7 anggota tubuh badan saya, 7 anggota sujud tu memang dah ada pada tanah dah ada pada tempat sujud. Dalam masa sama berlakunya tangkis, dan juga ada tahamun. Kita dah tengok tu tahamun tu mana kalau letak kapas kat bawah kepala, kapas tu akan tenggelam. Sekalipun tidak ada tamakninah, ketika itu haram saya kembali semula kepada kunut kalau saya teringat tinggal kunut. Jadi saya tinggal kunut. Allahu Akbar, sujud molek dah. Sujud sungguh dah ni. Walaupun belum tamakninah. Ketika itu kita sebut haram saya kembali bangun untuk kunut. Boleh? Kalau saya teringat saya tinggal kunut. Tengah-tengah sujud tu, tinggal kunut, haram kembali. Boleh? Haram kembali, haram lah. Kalau kembali juga, mudah. Kalau kembali dengan sengaja, tahu hukum haram, batal sembahyang. Ini bukan permainan yang kamu nak bermain. Ataupun saya kembali, tengah sujud molek ni, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Teringat, tinggal kunut. Sujud molek dah, baca zikir siap dah. Bangun balik. Allahu Akbar, nak baca kunut. Saya bangun tu sebab apa? Terlupa. Ataupun jahil hukum. Walaupun saya jahil, ghairu ma'zur, duduk dengan ulama, tapi masalah ni susah. Kita belajar pun kita rasa susah. Fala, maka tak batal sembahyang. Cumanya sunat juga saya sujud sahwi. Maknanya contohlah ketika at-tahiyyatul mubarakatus salawat, tengah baca tahiyat ni, teringat tadi aku buat satu perkara yang dilarang. Sepatutnya bila aku dah sujud, aku tak boleh kembali bangun untuk baca tasyahud. Sekarang aku kembali juga untuk baca tasyahud. Lepas tu aku aku kembali juga untuk baca kunut. Aku kembali juga untuk baca kunut. Lepas tu aku habis kunut, aku apa? Aku baru sujud balik. Sepatutnya benda tu tak boleh. Jadi kita teringat benda yang tak boleh tu, kita buat benda yang tak boleh, kita teringat ketika tasyahud awal, ketika mana kita tasyahud akhir. Dan sebelum bagi salam, sunat sujud sahwi. Itu satulah. Saya tinggal kunut secara terlupa dan saya sujud terus. Lengkap. 7 anggota duduk kat tanah. Sekalipun lam yatma'in. Okay, gambaran kedua, saya tinggal kunut. Cumanya saya belum sujud molek. Maknanya 7 anggota saya belum lekat pada tanah. Maka di bawahnya ada 2 perincian. Kalau saya sampai dah had bagi ar-raki', had bagi orang yang rukuk, fama fawqah, dan ke bawah, maka saya tak boleh, sunat saya kembali dan saya sujud sahwi. Kalau saya belum sampai kepada had ar-raki', harus saya kembali secara mutlak dan tidak sunat bagi saya sujud sahwi. Dia sebenarnya kalau duduk depan betul mudah nak terang ni. Tapi sebab kita online, siapa saya buat lah. Okey. Kunut saya tinggal secara terlupa. Gambaran pertama kita dah terang tak? Saya sujud. Lepas tu nak kembali semula tak boleh lah, haram. Kalau kembali juga, kalau sengaja batal, kalau terlupa tak batal. Sekarang ni saya tinggal kunut. Lepas tu saya dah turun. Nak sampai sujud dah. Nak sampai dekat sujud sangat dah, tapi belum sujud. Nak sampai dekat sujud sangat dah, tapi belum sujud. Ketika itu sunat juga saya kembali. Gini dah, mudah bahasa. Gini dah.
Duduk dah, nak sujud dah ni. Mana lebih dah sampai kepada apa? Hadur roket dan ke bawah dah. Sunat saya bangun. Allahumma hdini fi man hadait. Habiskan, nanti sebelum bagi salam sujud sahwi 2 kali. Okey, keadaan kedua saya tertinggal kunut secara terlupa, saya tunduk gini. Belum sampai kepada hadur rukuk, aqal rukuk. Saya teringat, kunut tak buat, saya berdiri balik. Saya baca kunut. Lepas saya habis baca kunut, tak. Sunat lah, bukan sunat, harus saya kembali semula. Mutlaqan. Lepas tu, habis saja kunut tu sembahyang macam biasa dan tidak disunatkan saya sujud sahwi. Boleh? Terus. Selesai. Imam dan juga munfarid tinggal kunut dengan sahwan, terlupa. Tak. Susah sebenarnya saya kata datang kitab pun jadi mabuk. Dia kena ngapai, kena baca semua, kena ngapai. Sebab dia banyak gambaran. Imam munfarid satu hadah, lepas tu makmum pula. Lepas tu ni tinggal sengaja tak sengaja, ni tinggal sengaja tak sengaja. Lepas tu dalam bawah tu pula berantai-rantai dia punya perincian dia. Tapi sekurang-kurangnya kita bila belajar ni, bila orang tanya, kita rujuk kitab tu, kita faham lah. Kalau kita tak belajar ni, kita baca, kita buka kitab, kita jadi mabuk. Tak pernah belajar. Tapi kalau kita pernah belajar, kita tengok kitab, kita akan faham dengan apa yang kita baca tu. Boleh tak? Itu maksud dia. InsyaAllah. Terus Berapa jam? Takut tak keluar jam ni. 9.45. Setiap pukul 9 ni. Syekh Mustafa pun tengah panjang ni. Saya cuba cari dalam Telegram tu. Takut Syekh Mustafa kan murid dia buat poin-poin penting apa tu, buat betul minda comel sikit ada. Yang ni pun dah faham dah sebenarnya. Wa in tarakal imamu awil mufaridul qunuta amdan. Sekarang ni tinggal sengaja pula. Tadi terlupa. Saya sembahyang seorang. Saya tinggal sengaja kunut. Sengaja tinggal. Ataupun saya tu imam, sengaja saya tinggal kunut. Maka ada perincian. Kalau saya tinggal sengaja di kunut ni. Kalau saya lebih hampir kepada sujud. Ni. Sekarang ni saya lebih hampir kepada sujud ke lebih hampir kepada berdiri? Kepada sujud lah. Tak? Tu. Ketika itu haram saya kembali bangun untuk baca kunut. Ya? Kalau kembali juga, tahu dah haram kembali. Sembahyang batal. Kalau saya kembali, tadi saya hampir kepada sujud kan? Saya kembali juga. Sebab terlupa, sebab jahil hukum. Walaupun ghairu ma'dzur, sembahyang tak batal. Cuma kalau tengah saya baca kunut tu, saya teringat saya sedang sembahyang, tadi aku buat benda yang tak boleh. Tak, sepatutnya bila aku tinggal kunut dan aku dah sampai kepada apa? Sepatutnya bila aku tinggal kunut dengan sengaja dan aku dah sampai kepada dan aku lebih hampir kepada sujud, maka aku tak boleh kembali dah. Cuma aku kembali tadi sebab terlupa. Sekarang aku teringat balik. Kena sujud balik. Tak. Ataupun tadi tak tahu hukum, ada orang beritahu haram tu berdiri tu. Saya pun kena ketika itu apa? Kena kembali, turun balik. Turun tak apa? Untuk sujud lah. Tak. Lepas tu sebelum bagi salam, sujud 2 kali, sujud sahwi. Ya? Itu lebih kurang. Itu satu gambaran. Kalau sara ila sujudi aqra. Yang kedua, Ustaz sebelah, wa illam yassir ila sujudi aqra. Saya tinggal kunut dengan sengaja. Saya sampai sini. Mana lebih dekat ni? Lebih dekat kepada qiyam ke lebih dekat kepada sujud? Lebih dekat kepada qiyam, kepada berdiri tak? Ketika itu saya boleh duduk. Saya boleh berdiri balik. Tegak macam ni, saya baca kunut lah. Saya baca kunut sampai habis. Hukumnya harus saya kembali untuk baca kunut. Dan kemudian tidak disunatkan saya tidak disunatkan bagi saya sujud sahwi. Kalau tengok elok-elok, ada part yang sunat kita sujud sahwi, ada part yang tidak disunatkan kita sujud sahwi. Tempat yang kita tidak disunatkan sujud sahwi tu kalau kita buat perbuatan yang salah, yang tak boleh, yang dilarang, tapi perbuatan tu sikit sangat kita buat, secubit. Tapi kalau kita buat perbuatan tu banyak, maka ketika itu sunat kita sujud sahwi. Kalau tak batal lagi sembahyang lah. Kalau batal tak ada faedah dah lah. Okay. Itu kalau apa? Gambaran kalau imam ataupun munfarid
Tinggal kunut sahwan ataupun tinggal kunut amdan. Sekarang ni muka surat 194 kita masuk makmum pula. Ni. Ustaz orang kampung mana nak ingatnya benda-benda lagu ni ustaz. Orang kampung tu kalau dia tinggal, dia buat lagu tu, buat lagu ni, dia tak tahu hukum ni, sah lah, tak ada masalah. Yang batal kalau kita tahu hukum, buat juga batal. Hukum ni memang rumit lah, orang awam confirm tak tahu. Confirm tak tahu. Kita pun tak tahu. Kita pun pening. Kita tahu pun lupa. Rumit. Wa ammal ma'mum fayunzar fa in taraka al-qunuta sahwan wa ata bihi imamuhu nudhir. Okay, kalau makmum pula tinggal kunut, ada dua gambaran juga. Sama ada tinggal kunut dengan terlupa ataupun dengan sengaja. Kalau tinggal dengan terlupa, sedangkan imam buat. Nah, kunut lain sikit. Imam baca kunut. Imam baca kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Makmum ni dia qoyar lah ke mana? Allahu Akbar. Sujud terus. Tinggal kunut. Tok imam buat, dia tinggal lupa. Tak. Maka kita sebut, kalau sekarang ni makmum sedang sujud. Tak. Kalau imam dah habis kunut, dah imam sujud dah. Boleh? Boleh? Bila imam sujud tu baru dia teringat. Makmum baru teringat, aku tadi tak baca kunut. Tak payahlah bangun. Teruslah ikut imam. Imam dah sujud, kamu pun terus ikut imam je. Tak payah bangun-bangun dah. Tak boleh nak bangun untuk kunut. Pelik pada orang, kamu seorang bangun, imam dah sujud dah. Tadi imam kunut, kamu tak buat kunut. Okay, tapi kalau tengah sujud, makmum tengah sujud, imam baca kunut. Makmum tengah sujud, imam baca kunut. Makmum teringat yang dia tinggal kunut. Waktu tu wajib dia bangun terus lah. Wajib bangun untuk ikut imam. Sebab ni makmum ikut imam. Imam tengah baca kunut ni, kamu baca, bangunlah baca kunut. Kena ikut imam. Lepas tu ustaz tadi dia tak bangun, dia tak ingat. Dia koyar dah semayang, tengah sujud pun koyar lagi. Tak dengar langsung imam baca kunut. Okey, jadi kita sebut kalau imam tengah baca kunut, dia tengah sujud. Lepas tu dia teringat yang dia tu tinggal kunut, maka kita sebut dia wajib bangun sebab ikut imam. Kalau tak bangun juga, ada dua gambaran. Kalau dia tidak niat mufaraqah, mana dia terus sujud, dia ingat dah. Dan dia dah teringat, dia dah ingat yang dia ni ikut imam dan dia ni tinggal kunut. Lepas tu dia kena bangun ikut imam. Baca kunut sekali dengan imam. Dia tak bangun juga. Bila dia tak bangun juga tu apa hukumnya? Kalau dia tidak niat mufaraqah dan dia terus sujud sahaja, sembahyang dia batal. Kalau tak niat mufaraqah. Kalau dia niat mufaraqah, kita sebut tak batal sembahyang dia. Tak. Cuma apa yang dia baca tu tidak dikira lah. Maknanya dia sujud, dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Habis tu baru dia teringat, aku ni sepatut kena berdiri, untuk imam berdiri. Tak. Dia malah berdiri, dia niat mufaraqah. Maka kita sebut 3 zikir yang kamu baca tu, sampai kamu mukhalafah dengan imam dan sebelum kamu niat mufaraqah, 3 zikir tu burn. Kamu kena baca 3 zikir yang lain untuk dapat pahala sunat tu. Ya Rabbi. Selesai. Makmum tinggal kunut dengan apa? Sahwan, terlupa. Sekarang ni kalau makmum tinggal kunut dengan sengaja, ni mudah je. Imam baca kunut, saya makmum, saya tinggal kunut dengan sengaja. Tahu dah hukumnya sunat, ikut imam apa bagai tu. Tinggal dengan sengaja. Allahu Akbar, saya sujud. Ketika itu saya diberi 3 pilihan. Pertama, saya bangun terus. Walaupun saya dah talabbas bil fard. Walaupun saya dah sujud, tapi sebab saya tinggal kunut dengan sengaja, saya boleh bangun, baca kunut dengan imam. Ataupun saya tunggu imam. Saya tengah sujud, imam baca kunut. Lambat imam sujud. Kita sujud dah, boleh, tidak ada masalah. Lepas tu bila imam sujud, kita follow sampai habislah sembahyang tu. Ataupun kita sujud, kita tengok imam lambat. Tak, dalam hati kita imam lambat, kita pun niat mufaraqah juga, tidak ada masalah. Dan ketahui olehmu, bawah tu saya sebut, imam ni, kalau dia tinggal tasyahud awal, maka wajib bagi makmum tinggal juga.
Ini hukum. Baca tak ada masalah. Kita ada dua kan? Kita ada kunut dan tasyahud awal. Sekarang ni tasyahud awal, bawah tu ni nak bincang hukum. Kalau imam tinggal tasyahud, adakah kita wajib ikut? Kalau imam buat tasyahud, adakah kita wajib ikut? Kalau imam tinggal kunut, adakah kita wajib tinggal juga? Kalau imam buat kunut, adakah kita wajib buat juga? Jadi yang pertama tasyahud awal. Ketahui olehmu, kalau imam tinggal tasyahud awal, imam Allahu Akbar tinggal tasyahud awal, makmum Allahu Akbar, wajib ikut imam tinggal tasyahud awal. Sebab apa? Imam berpindah daripada sunat kepada rukun, iaitu tahiyat rakaat ketiga, maka kita pun kena buat macam imam juga. Tinggal sunat naik ke rukun. Sunat dengan rukun mana power? Rukun. Jadi tinggalkan sunat naik kepada rukun, kena ikut imam. Sama ada imam tu dia naik tu, dia tinggal dengan sengaja ke, tasyahud tu dia tinggal tasyahud dengan terlupa ke, tak, kita mesti ikut juga dia. Bila dia tinggal, kita pun tinggal. Imam tinggal dengan sengaja, kita kena ikut. Imam tinggal dengan terlupa, kita kena ikut. Bila kita sebut kita kena ikut, maka tak bolehlah bila mana imam tasyahud, imam tinggal tasyahud, kita buat tasyahud, tak boleh. Kalau kita buat juga, tak. Kalau niat mufarakah, itu okeylah, tidak ada masalah. Kalau tidak niat mufarakah, maka ada perincian. Sekarang ni imam tinggal tasyahud, kita sepatutnya tinggal tak? Kita buat. Buat tu tidak niat mufarakah. Maka kita sebut, kalau kamu duduk tasyahud tu, duduk kamu tu lebih daripada kadar aqalli, lebih daripada sekurang-kurang duduk istirahah, tak, maka sebenarnya kamu batal. Kalau kamu duduk tapi sekejap, mana sebelum berlalu qadar aqalli jilsat istirahah, kamu berdiri juga dengan imam, tak, itu tak batal lah. Itu kalau tinggal tasyahud. Okey, kalau imam tinggal kunut pula, imam tinggal kunut, imam tak baca kunut, Allahu Akbar, imam sujud, tak, makmum kita sebut ada 3 perincian. Kalau makmum yakin dia boleh bersama dengan imam pada sujud yang pertama, imam tak baca kunut ni, imam sujud tak? Sujud pertama lah ni. Makmum yakin kalau dia baca kunut pun dia boleh lagi sujud bersama dengan imam pada sujud yang pertama. Waktu tu tak, kita sebut sunat bagi makmum baca kunut dan sujud sekali dengan imam. Lagu mana cara mudah je. Imam sujud tak baca kunut, kita nak baca kunut, Allah maghfir li ya ghafur, Allahu Akbar, kunut lah tu. Kita dah bincang dah kunut ni, apa sanad wa doa. Baca kunut pendek, lepas tu duduk, lepas tu tunduk, lepas tu sujud sekali dengan tu imam. Tak, jadi kita yakin kita boleh sujud sekali dengan tu imam dalam sujud yang pertama, maka sunat kita sujud. Sunat kita baca kunut, sunat kita baca kunut. Kalau kita yakin kita akan dapat bersama dengan imam ketika duduk antara 2 sujud. Tak, kalau kita baca kunut, aku boleh bersama dengan imam, tapi bukan ketika sujud yang pertama, malah ketika duduk antara 2 sujud tu imam. Boleh ketika itu harus kita takhalluf. Kalau harus untuk kita baca kunut, tak, lepas baca kunut kita pun sujud, lepas tu kita duduk antara 2 sujud, imam pun sedang duduk antara 2 sujud, harus. Kalau kita yakin kita tak dapat jumpa imam, tak dapat bersama dengan imam, kecuali ketika mana imam dah turun untuk sujud, tak, yang kedua, ketika itu wajib bagi kita 2 perkara. Tak,